Baik. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Okey, malam ini kita belajar matematik tambahan bab 2 tingkatan 4 iaitu fungsi kuadratik. Okey. So untuk malam ni cikgu nak panggil Alif Yusri. Alif Yusri, boleh tak baca doa malam ni? Alif Yusri. Siapa nak baca doa malam ni? Okey, baik. Kita sama-sama baca doa lah untuk keberkatan supaya apa yang kita belajar ni kamu dapat ingat, mudah faham. So, kita baca Fatihah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey Baik. So seperti yang kita sedia tahulah malam ni terutama saya nak mengucapkan terima kasihlah kepada penaja-penaja kelas bimbingan perdana SPM 2021 Baik. So kita terus kepada pembelajaran kita malam ni iaitu fungsi kuadratik. Okey, kalau kita ingat balik sebab ni adalah topik tingkatan 4 kita ada persamaan dan ketaksamaan kuadratik yang kamu perlu jelas. Kemudian kita ada jenis-jenis punca persamaan kuadratik dan juga fungsi kuadratik. Okey, ada 3 subtopik yang kamu perlu jelas dalam topik ni. Okey, tapi kalau tanya antara banyak-banyak topik, saya rasa topik ni antara topik yang mudah jugalah untuk kita skor dapat markah. Tapi dia banyak algebra kamu mesti mantap lah dengan konsep-konsep asas pengiraan. Okey, baik. So sebelum kita teruskan pembelajaran kita, kita tengok pada sikitlah motivasi untuk kamu. Sistem belajar ada 1D dan 10S. So kamu boleh tengok yang pertama apa dia? Doa. Kita mesti banyak berdoa. Kemudian kamu mesti sedia. Sedia macam malam ni lah. Adakah kamu sudah betul-betul bersedia? Minda kamu, peralatan-peralatan semua letak cukuplah depan kamu untuk kamu nak belajar, nak ambil ilmu. Dan lepas tu suka, mesti sikap terbuka, senang, sayang, rasa selesa, kemudian selalu, apa maksud selalu ni? Maksudnya selalu buat latihan lah, selalu ulang balik. Apa yang cikgu ajar tu kena ulang balik, buat ulang kaji. Sabar, kalau kita kira tak dapat jawapan ataupun banyak sangat soalan-soalan yang perlu diselesaikan, kita perlu sabar. Kalau kadang-kadang kawan tanya kita banyak sangat pun, kadang kita hilang sabar, sebab tu kena banyak sabar. Jika tak faham, soal. Soal cara berhemah lah. Soal cara berhemah. Yang 10 ni penting. Bila kita belajar, kamu mesti mencatat. Salin. Jangan duduk dengar saja. Kena salin. Dan satu sistematik lah. Mesti bersistematik. Salin pun dalam keadaan yang sistematik. Kemas. Senang untuk buat rujukan. Boleh yang tu? Boleh tak? Tolong respon cikgu nak dengar suara kamu. Okey ke? Sini malam ni. Okey, baik. Okey Baik. So yang pertama persamaan dan ketaksamaan kuadratik. Okey persamaan dan ketaksamaan kuadratik. So kamu ingat kan persamaan kuadratik kita ada ini macam lebih kurang macam matematik kamu lah. Cuma kita ada sikit bentuk soalan-soalan yang berbeza So persamaan kuadratik kita ada ax square, ax kuasa 2 tambah bx tambah c sama dengan kosong. Itu persamaan kuadratik. Jadi kalau kita bahagikan dengan a, bahagikan dia dengan a, so kamu akan dapat x kuasa 2 tambah b per ax tambah c per a sama dengan kosong. Okey. So kalaulah lepas dalam persamaan kuadratik mesti ada punca kan? Mesti ada punca. Kalau x tu
nilai punca dia alpha dan satu lagi punca adalah beta. Jadi yang ini cara pembuktian so ingat balik. Okay, so kalau X tu adalah alpha, satu punca, dan punca yang satu lagi adalah beta, jadi kita akan bentukkan balik persamaan kuadratik tu. Okay, kita bentukkan balik persamaan kuadratik, kita akan minus dia lah. So sebab sini X sama dengan alpha kan. So bila masuk balik, jadi X tolak alpha. Kemudian X sama dengan beta, punca yang kedua. Okay, so bila kamu masukkan balik, X minus beta. So bila kita dah kembangkan dia, kita kembang dan kita susun, kamu akan faktorkan negatif tu di luar. So kita akan dapat di tengah ni adalah alpha tambah beta dan belakang adalah alpha beta. So bila kita dapat hasil tambah punca sekarang ni, yang ni dipanggil sebagai hasil tambah punca. So hasil tambah punca, kalau kita tulis negatif hasil tambah punca, kita samakan dengan yang di atas ni B per A, maka alpha tambah beta adalah negatif B per A. Ini maksudnya nanti bila kita nak kira cepat, daripada persamaan bentuk am, kita boleh dapat hasil tambah punca adalah negatif B bagi A. So hasil darab punca adalah C bagi A. Okay, so ini biasanya kadang kita tulis ringkas, kita tulis apa? Kamu tulis bahasa Inggeris ke bahasa Melayu? Kita tulis HTP kan, hasil tambah punca HTP. Kadang kita sebut HTP, hasil tambah punca. Kalau bahasa Inggeris selalu kita tulis apa? SOR kan, sum of root. Okay, yang ni adalah POR. Kalau cikgu kamu nak sebut POR apa? Product of roots. Okay, hasil darab punca HDP. Okay, cuma yang cikgu nak tekankan dekat sini, bila hasil tambah punca, dia ada negatif B per A. Okay, yang C per A ni, okay lah. So, depan ni kita ada negatif lah sebab tadi kita dah buktikan dah. Kita darab masuk kembang, kita akan letak negatif di depan ni. Okay, cuma dekat sini, kadang-kadang pelajar dia tak baca. Kalau apa, yang sumbang saran ni. Kalau kamu tengok balik, cuba dia kata, tunjukkan bahawa hasil tambah punca adalah negatif B per A. Jika punca dia adalah, alpha adalah negatif B tambah, tolak dulu, punca B kuasa 2 tolak pi AC bagi 2A, dan satu lagi punca, kan kita ada plus minus kan kalau kita buat. So kamu cubalah buktikan balik. Daripada persamaan ni, kamu tambah dua persamaan ni, kamu akan dapat negatif B bagi A jawapan. Dan kalau kita darab dia, maka kamu darab balik dua persamaan ni. Okay, mesti kamu akan dapat jawapan dia C per A. Kena cubalah soalan-soalan pembuktian. Pembuktian. Okey, mari kita tengok soalan. Cuba tengok soalan. Okey. Nampak soalan saya? Nampak? Okey. Cari nilai K dengan keadaan garis lurus Y sama dengan KL tambah 5 adalah tangent kepada lengkung. So macam mana nak buat? Ada siapa nak bagi pendapat? Apa maksud tangent? Apa dia tangent? Cikgu tak dengar respon kamu ni. U per dx sama dengan kosong. Okey, selain pada tu, tangent ada lagi? Okey, so bila dia tangent kepada lengkung, okey, kamu boleh bayangkanlah satu lengkung X kuasa 2 tambah 9. So dia ada satu garis lurus, okey, satu garis lurus yang menyentuh lengkung tu pada satu titik. Itu maksud garisan tangent. Okey. Cuma sekarang ni dia tanya berapakah nilai K lah. Okay, jadi kalau nak buat ni, maksudnya kita ambil teruslah. Kita ambil sebab ini Y, ini pun Y. So kita gantikan Y ni dengan KX tambah 5. So KX tambah 5 sama dengan X kuasa 2 tambah 9. Okay, apa matlamat dekat sini sebenarnya? Apa yang kita nak buat? Bila dia kata tangent, kita nak selesai macam mana? Kamu akan susun dulu kan?
X kuasa 2 tolak, saya punya pen tak mau jadi pula hari ni. Okey. Okey. X kuasa 2 tolak QX. Okey, ni apa dia ni tadi? Tambah 9. Okey, so 9 kita ada tambah 4 sama dengan 0. Okey. Jadi bila dia menyentuh 1, jadi kita akan guna formula yang mana? Kita akan guna formula B kuasa 2 tolak 4AC sama dengan 0. Baru kena pakai formula ni lah. Sebab dia hanya menyentuh 1 titik. Kita ada 3 kan dekat sini. Sama ada menyentuh, tidak menyentuh ataupun sentuh 2 kali. Okay, itu yang kamu kena ingat. So apa nilai B kat sini? Apa nilai B? Okay, negatif K dekat sini. Ni B. Yang ni A A kita 1, C kita 4. So ingat ni A, ni B, ni C. So bila kita kembangkan negatif K kuasa 2, kita dapat K kuasa 2 tolak 16. Okay, jadi kamu akan dapat ni kamu boleh sama ada kamu pindahkan. Pindahkan, saya akan ambil punca lah. Okay, so jawapan kita tambah tolak 4. So dekat sini ada juga yang selesai K kuasa 2 tolak 4 kuasa 2 macam tu. Okay, ada yang guna pemfaktoran. So K tolak 4 dan K tambah 4. Ini pun boleh jugalah. So jawapan sama. So maksud dia kemungkinan garisan tu dia condong ke kanan ataupun ke sini. So maksudnya ada dua nilai K lah yang menyebabkan tangent. Faham yang tu Kalau soalan tu kata sini tangent kamu gunalah formula ni. Okey. Boleh nak? Faham tak? Ke cikgu cepat sangat? Faham cikgu. Okey nak? Okey, baik. Tengok soalan nombor 2. Okey. Diberi satu daripada punca persamaan kuadratik adalah 2 kali punca yang satu lagi. Okey, macam mana kamu nak tulis ayat ni? Kalau dia kata satu daripada punca adalah 2 kali punca yang satu lagi. So kamu kena, biasa kamu tulis punca tu dengan huruf apa? Tadi kita punca kita guna simbol apa tadi? Alpha kan? Okey. So punca yang pertama alpha, maka punca yang satu lagi 2 kali kan? 2 kali. So kalau yang pertama alpha, maka punca yang satu lagi 2 alpha. Okey, apa kita nak buat dengan punca-punca ni? Kita nilai M. Okey, so kita buat hasil tambah dia kan? Okey, hasil tambah 2 tambah 2 alpha tambah alpha, kita dapat 3 alpha. Okey, 3 alpha sama dengan berapa? 3 alpha sama dengan berapa nilai dia? Negatif M ke M? Hasil tambah punca negatif M ke M? Negatif M ke cikgu? Tadi cikgu tunjuk dah dekat sini. Bila hasil tambah punca, kita ambil yang di sini saja. Negatif tu jangan ambil. Okey. So kita ambil M saja. Okey. Yang tu. So yang ni belum selesai lagi lah sebab kita tak boleh ni. So kita guna pula HDP. HDP. Hasil darab punca. Okey. 2 alpha darab dengan 2 alpha dapat 2 alpha kuasa 2 alpha kuasa 2. So kita ganti. Okey. So yang ini samakan dengan 32. Okey. So alpha kuasa 2 dapat berapa? 32 bahagi 2 16. Jadi alpha kita dapat punca 16. Punca 16 dapat 4. Okey. So kat sini kita boleh masukkanlah alpha dengan 4. So nilai M kita dapat sekarang tambah tolak 12. Boleh so ingat balik dekat cara kita nak ambil hasil tambah punca dengan hasil darab punca.
Ya, jangan tertukar kat situ. Sebab tu kita kena ulang kaji lah. Boleh soalan nombor 2? Okey, so masuk soalan nombor 3. Okey, lagi sekali. Sekarang dia bagi punca dia alfa dengan beta. Cuba sebut dekat cikgu hasil tambah punca. Bila kita tambahkan dua punca ni jadi apa? Samakan dengan berapa? Berapa hasil tambah punca? Dekat sini. Tadi kita ada formula tadi. Siapa boleh sebut hasil tambah punca berapa? Negatif B per A. Okey, sekarang berapa negatif B per A? B dia berapa? Hasil tambah Apa? punca Dan- dia. A dia adalah 2 kan? Negatif B per A. Jadi kamu akan tulis hasil tambah punca adalah negatif 4. Okey, cuba tulis untuk hasil darab punca. AB sama dengan C per A. Ya, C per A. Berapa nilai dia? 52. Ya. Okey. At least kat sini kita dah dapat dah. 52. Okey, betul. Baik, so sekarang ni barulah kita nak bentukkan persamaan daripada punca yang baru. So inilah dekat sinilah soalan kita sebenarnya saya punya pen hari ni. Okey, so ini soalan kita dekat sini. Sekejap nah. Okey. So soalan kita nak tahu susah senang dia kat sini. Kamu tengoklah isu apa yang dia bagi dekat sini. Okey, sama ada dia bagi 1 per alfa kuasa 2 tambah 1 per beta kuasa 2 ke 2 tambah alfa 2 tambah beta. Dekat sinilah soalan kita. So apa yang kita nak buat kat sini, kita tambahlah. Okey, untuk hasil tambah punca yang baru. Okey. Sekejap. Okey. Sekejap. Sekejap ada masalah sikit. Okey, so kita tambah 1 per 2 alfa tambah 1 per 2 beta. Okey, tambah. Kena buat apa? Darab Sama silang. dengan buat. Okey. So 2 alfa darab 2 beta dapat apa? 4 alfa beta. Jadi yang atas buat apa? Okey. Lepas tu factorize. So dalam alfa tambah beta bawah 4 alfa beta. So jadi boleh gantilah. Okey, kita boleh ganti. Yang ni pun boleh simplify. Okey, 1 per 2. Yang atas ni alfa tambah beta kita ada negatif 4. Bawah kita ada 5 per 2. Jadi boleh potong. Jadi kita ada negatif 4 per 5. Betul Betul. Okey. Sekarang ini baru hasil tambah punca. Hasil darab punca pula. Hasil darab punca maksudnya kita ada 2 alfa darab dengan 1 per 2 beta. Okey, dapat apa? 1 per 4 alfa beta. Okey. Ganti. Alfa beta kita 5 per 2. 1 1 per 10. 10. Kan? Okey. So lepas kita dah dapat hasil tambah dan hasil darab, so kita masuk baliklah dalam persamaan ni sebab dia bentukkan persamaan kan. Negatif ni memang kita tulis. Lepas tu kita masukkan negatif 4 per 5. Dan tambah 1 per 10. Betul? Betul. Okay, so lepas tu kamu nak simplify, negatif positif. So kita darabkan semua persamaan ni dengan 10. Okay, ambil yang nombor besar. Kalau kecil dengan besar, ambil yang besar. Okay, so 10 X kuasa 2 X kuasa 2 tambah, ni 2 kali 4 dapat
8. 8 8. X tambah 1 sama dengan 0. 1 So, sama ini, dengan 0. Okay, so Cikgu Persian nak tengok lepas tak lepas dekat sinilah punca yang dia bagi dalam soalan. Okay, kadang-kadang mudah, kadang-kadang tu perlu berhati-hati. Contoh soalan-soalan. Katakan, kalau 1 per alfa kuasa 2, 1 per alfa kuasa 2 dengan 1 per, yang ni yang selalu pelajar dia lupa sikit lah, lupa macam mana nak selesai. Okay, kalau 1 per alfa kuasa 2 tambah dengan 1 per beta kuasa 2. Ni punca-punca 1 per alfa dengan 1 per beta kuasa 2. Okay, tambah macam mana kita dapat? Samakan penyebut. Okay, samakan penyebut, atas dapat apa? Beta kuasa 2. Okay, beta kuasa. Alpha. Okay, saya tulis apa Tambah. dululah. Bawah. Perbezaan alfa Beta. kuasa 2. Alfa beta dan kuasa 2 kat luar kan? Okey, sebab kita nak buat gantian. Cuma bila kita ada alfa kuasa 2 tambah beta kuasa 2, kita tak boleh buat gantian lagi sebab kita cuma ada alfa tambah beta. Dekat sini siapa ingat macam mana nak buat? Jadi apa? Alfa tambah beta dan kurungan alfa tolak beta. No. Kalau kita buat alfa tambah beta dengan alfa tolak beta tak dapat. Kalau kamu kembangkan alfa tolak beta dengan itu, kita akan dapat tolak. So alfa tambah beta juga. Alfa tambah beta tak samalah. Sebab sini alfa kuasa 2 so tambah alfa beta tambah kuasa beta 2. juga. Alfa macam mana? Kalau kita kita tulis kuasa 2. Okay, kalau kita tulis kuasa 2, okay. Kamu cuba cari persamaan yang setara. Dia akan Sebab tu jadi yang ni. alfa kuasa 2 tambah beta kuasa 2 tambah alfa beta. Salah. Kurungan tak jadi kan tu. Sebab tu kan kamu kena kalau kamu letak alfa kuasa 2 tambah beta kuasa 2, alfa tambah beta kuasa 2, ini kita kalau kita kembangkan dia sebenarnya kita dapat alfa kuasa 2 tambah 2 alfa beta tambah beta kuasa 2. Betul tak? Tapi soalan kita hanya nak alfa kuasa 2 dan beta, kita tak mau yang ni. Kita tak mau 2 alfa beta. Jadi kita kena buat apa? Kita tolak balik 2 alfa beta. So yang ini kena ingatlah. Yang ini yang selalu pelajar suka lupa lah. Bila soalan kamu dapat alfa kuasa 2 tambah beta kuasa 2, apa yang setara dengan dia adalah kurungan alfa tambah beta kuasa 2 tolak 2 alfa beta. 2 alfa beta. Yang ni kena setara. Untuk dapatkan alfa beta dengan alfa dengan beta lah cikgu. Untuk dapatkan alfa kuasa 2 tambah beta kuasa 2. Untuk kita nak ganti masuk alfa tambah beta dengan alfa beta lah. Kan asal soalan, biasanya soalan yang asal dia akan bagi alfa dan beta adalah punca bagi persamaan kan? Faham tak? So yang ini bila kita nak buat gantian, bila kita nak ganti masuk, kita tak boleh masuk alfa kuasa 2 tambah beta kuasa, tak ada sebab kita cuma ada alfa tambah beta je. Macam ini kita ada unity 4. Ya. Yang cikgu cakap tu kalau soalan diberi alfa tu dia jadi 1 per alfa kuasa 2. Ya. Beta tu dia tukar jadi 1 per beta kuasa 2. Maksudnya kita kena simplifikan yang ni dulu dah untuk dapat alfa dengan beta saja. Ya. Yang ni yang kita kena simplify. Kamu kena buat latihan banyak dekat sini. Kamu tengok apa soalan bagi. Yang kalau yang tu lepas, maksudnya kamu dah susun betul. Macam ni kita susun, kita dah dapat alfa beta kuasa 2. Lepas tu baru kita boleh ganti nilai-nilai yang kita dapat tu. Daripada soalan. Okey. Ada lagi yang kadang-kadang tu persamaan yang lebih kompleks lah Yang lebih kompleks, dia bagi 1 per ataupun dia bagi 3 per alfa kuasa 2. Itu kadang-kadang lebih kompleks lah yang kita perlu buat persamaan dengan penuh hati-hati lah Contoh dia bagi
persamaan dibagi, okey. 3 per alpha kuasa 2 dengan 3 per beta kuasa 2. Samalah konsep dia. First memang kita akan buat hasil tambah punca. So you tambahlah. Tapi lepas tu nanti nak buat gantian tu. Yang tu yang kena pakai konsep ni. Kalau alpha kuasa 2 tambah beta kuasa 2, dia adalah kurungan alpha tambah beta kuasa tolak 2 alpha beta. Beta. Bila jumpa yang ni. Boleh nak? Boleh. Okey Boleh cikgu. Boleh. Okey, baik. Terima kasih. Kita sambung. Sekarang ni dia tak bagi alpha beta pula. Saya bagi satu-satu pattern soalan satu-satu tu you take note, kemudian you cari nanti contoh-contoh dia. Sebab kalau ikut soalan dia memang tak habis lah. Pattern soalan dia tu banyak untuk persamaan kuadratik ni. Okey, baik. Sekarang dia bagi pula alpha dan beta ni dia bagi. Okey, yang pertama negatif 3, yang kedua 1/4. Dia adalah punca bagi persamaan. So macam mana kita nak cari nilai B dan C? Sekarang kita nak cari nilai B dan C. So apa you buat? Macam mana? Cari hasil tambah punca dengan Okey, hasil tambah punca. Dengan tambah punca. Okey, hasil tambah punca kita negatif 3 tambah 1/4. Dapat berapa? Negatif. Betul Negatif 11/4. Negatif 11/4. Okey, negatif 11/4 ni sama dengan berapa daripada dekat persamaan? negatif B/4. Ya, betul. Negatif 11/4 adalah negatif Negatif B/4. B/4. Jadi berapa nilai B? Berapa nilai B? 11. 11. Okey macam tu je lah. Okey, so macam mana nak cari C pula? Kita buat hasil darab punca. Okey, negatif 3 darab 1/4. Dapat negatif 3/4. So negatif 3/4 ni sama dengan berapa? 4. Sama dengan C/4. Jadi C terus dapat yang 4. Balik cikgu saya kurang faham. Yang mana? Okey. Cikgu ulang balik pada awal saya tak faham. Okey. Persamaan bila dia bagi bentuk AX kuasa 2 tambah BX tambah C, kita kena ingat balik hasil tambah punca. Hasil tambah punca tadi alpha tambah beta adalah negatif B/A. Tadi yang awal-awal tadi cikgu bagi. Ni. Hasil tambah punca adalah negatif B/A. So kita akan tengok daripada persamaan kita lah. Negatif B bahagi A. Itu hasil tambah punca. Jadi kalau punca dia bagi 3 dengan negatif 1/4 contoh. So kita akan tambahlah punca ni. Okay, kita tambah punca dan kita samakan dengan negatif B/A. Yang tu boleh? Boleh. So sekarang bila dia bagi dia bagi 4X kuasa 2 tambah BX tambah C. So hasil tambah punca dia mesti guna balik formula negatif B bahagi A. Cuma A kita sekarang 4 lah. Okay, dekat B tu memang B jugalah. So kita akan masukkan 4. Kita masukkan 4 kat sini. Negatif B/4. Dan kita tambah negatif 3 dengan 1/4 ni memang kita akan dapat 11. Negatif 11/4. Kan? Ya. Okey so kita potong je lah yang bawah. So negatif pun boleh potong. Jadi kita dapat jawapan B adalah 11. Jadi kamu boleh ulang balik lah untuk darab. Negatif 3 darab 1/4. You dapat negatif 3/4. So negatif 3/4 ni apa dia? C/A. So C/A, so C/4 lah. C/A. Jadi bawah ni potong, jadi C adalah negatif 3. Okey. Macam tu je lah. Boleh jadi kalau dia bagi punca sebenarnya lebih Boleh. mudah sikit lah untuk kita selesai berbanding dengan dia bagi alpha beta lah. Kalau dia bagi alpha beta tu ni sikit lah. Okey, boleh sambung soalan nombor 5. Okey, garis lurus tidak bersilang pula. Tadi cikgu beritahu dah. Dia akan bagi 3 kat sini. Sama ada bersilang tangent ke, bersilang pada satu titik ke, bersilang pada 2 titik ke. Sekarang tidak bersilang. So masih lagi kita buat gantian. Okay, kita tulis 4x tolak P sama dengan 5x kuasa 2 tolak 1. Tapi apa matlamat kita sebenarnya kat sini? Apa matlamat kita? Mesti susun dalam bentuk am lah. Mesti susun Cari dalam bentuk jumlah. am. Okey.
Tapi nak masukkan dalam formula kita apa dia? Kurang daripada kosong. Kurang daripada kosong. Bila dia tidak bersilang, B kuasa 2 tolak 4AC kurang daripada kosong. Okey, sebelum tu cuba sebut tengok nilai A berapa? Daripada persamaan ni? 5. 5. B? 5. Negatif 4. C? Negatif 4. 4 P tolak 1. P tolak Macam 1. tu. Okey, cuba tulis Kamu cuba selesai tengok. Okey, masukkan B 4, A kita dan C adalah P tolak 1. Okey, so 16 tolak 20 P tolak 1 kosong. Okey, ni cikgu pindahkan je lah. 20 P tolak 1. Okey, so saya bagi terus 16 bagi 20 P tolak 1. So ini pun boleh bagi 4 per 5 tambah 1 So dia dapat 9 per 5. Boleh. Okey lah. Tapi So cuma yang pindah negatif 1 tu tak payah ubah simbol ke? tak. Kalau Dia kita tak ada pindah masalah. negatif satu. Kalau dia ada negatif P baru kita ubah simbol. Jadi kita pindah macam biasa je lah. Okey. Kalau negatif P baru kita ubah simbol Boleh Okey, itu kira cikgu bagi sikit sajalah 5 pattern soalan untuk persamaan kuadratik. Okey, 5 pattern soalan persamaan kuadratik. Sekarang kita masuk pada jenis-jenis punca persamaan kuadratik 2.2. So jenis-jenis punca, ingat punca kita ada berapa? 3 Sama ada persamaan yang mempunyai 2 punca nyata dan berbeza. Kemudian 2 punca nyata yang sama dan juga tidak mempunyai punca nyata. Okey, yang cikgu nak tekan dekat sini, kamu dah biasa buat tak? Kalau dia tidak mempunyai punca nyata tu kita panggil dia apa? Kita selesai juga. Dah buat dalam latihan tu. Bagi persamaan kuadratik, contoh di sini tidak mempunyai punca, perhatikan bahawa pembeza layannya bernilai negatif. Oleh itu kita dapat punca negatif 36 bukan satu nombor nyata. Maka persamaan kuadratik ini tidak punya punca nyata. Bila tak ada punca nyata, kita panggil dia sebagai apa? Nombor khayalan. Dia buat dalam latihan tu. Nombor khayalan maksudnya kita akan dapat I. Kita akan tulis jawapan dia dalam I. Ini silibus kamu ni. I equals to negatif punca negatif 1. So kalau lah kamu selesai sini kan, kita selesai B kuasa 2 tolak 4AC untuk dalam kurungan tu, B kuasa 2 negatif 6 kuasa 2 tolak 4 A kita C. So yang saya nak ambil yang dalam ni je lah. Okay, yang depan ni negatif B tambah tolak lah kan. Bawah 2A, okay, yang ini. So kamu akan dapat berapa? 36 berapa? Tolak 70 8 kali 9, 72. So, you dapat negatif. Ini yang dapat negatif 36. So, negatif 36 dalam kalkulator kamu tak boleh selesai lah. Bila ada negatif. Tapi kita boleh selesai ni. Kamu keluarkan negatif tu dan kamu punca 36. Punca 36 kita dapat 6 kan? Punca negatif 1 tu I. Punca negatif 1 tu I. Oh, digantikan dengan I. Bila you dapat negatif 1 adalah I. Yang ni takut kamu lupa esok-esok. Kalau orang tanya nombor khayalan macam mana nak selesai, lupa. Ke tak pernah tengok ke, lama tak buat ke, itu masalah. Ni contoh soalan, contoh dia bagi lagi. Tak ingat dah. Okey. Boleh. Ini so you fakturkan 6. So ini fakturkan 6. So kita ada 1 tambah tolak I. Over 18 tu dia potong lah. So dapatlah 3 tu. Cuma jawapan akhir tu ada I lah. Okay, contoh cikgu bagi. Kalau negatif 49. Berapa jawapan? Okey. Berapa jawapan? Negatif 49. Kena tambah tolak ke macam naik tu? Tak. Terus jawapan dia berapa? 7i. 7i. Okay, lagi sekali. 64. Negatif 64i. Ya? Oh, yang ni depan ni cikgu tak masukkan. Kalau cikgu masukkan baru kita masukkan kat sini lah.
Okey, maksudnya cikgu terus boom kepada soalan tu. Oh. Okey okey, negatif 64 saja. Silakan, Negatif Pak. 64. Berapa? Kalau punca negatif 64. 8i. 4 8i. macam tu lah. So boleh boleh ingat tak? Okay nak? So untuk beza layan ni yang cikgu fokus Boleh. tadi kat sini. Yang cikgu fokus tadi kat sini. Yang depan ni kamu buat macam biasa lah. Depan ni tambah tolak ni buat macam biasa lah. Bagi 2A macam biasa. Cuma fokus bila kita ada negatif dalam punca. Negatif dalam punca, kita akan guna I. Okay nak? Okay. Baik, cuba kita tengok latihan kat sini. Okay, so persamaan kuadratik. Ni soalan kita yang nombor berapa ni sepatutnya? Kamu betul Shalin? Jangan tengok je, okay. Persamaan kuadratik 3x kuasa 2 tambah x tambah k dengan keadaan h dan k pemalang. Mempunyai punca negatif 2 dan 5. So macam mana nak cari nilai h dan k? Apa yang kita nak buat? Nak cari Hasil nilai h tambah dan punca. Okey, hasil tambah punca betul. Dapat berapa? Tolak 2 tambah 5? 3. 3. Okey, 3 tu kita nak samakan dengan berapa? Persamaan yang daripada bentuk am ni? Negatif H per 3. Okey, negatif h per 3. Itu je. Jadi dapatlah jawapan. Okey, dapat negatif 9. Samakan dengan berapa? K per 3 kan? K per 3. K bagi 3. Jadi K dapat negatif 30. Okey. Dan bila seterusnya ni, maksudnya kita guna maklumat daripada soalan A. Okey, bila seterusnya, ambil balik jawapan A kamu. So A kamu, H kamu negatif 9, K kamu negatif 30. So saya tulis dulu persamaan kita sekarang 3x kuasa 2 tolak 9x tolak 30. Saya pindahkan M tolak M. Okey, sama kosong. Mempunyai dua punca berbeza. Bila dia bagi yang ni, automatik rumus kita apa? Besar daripada kosong. Besar daripada kosong. Okey, apa nilai A kita kat sini? 3. 3. B? Negatif 9. C ada negatif 30 tolak M. M. Okey. Jadi, masukkan formula tolak 9 4 A C. Okey, besar dari kosong. Tolak 9, 81. Okey, cikgu pindahkan 4 kali 3 12. Negatif 30 tolak M. Okey, saya tak mau kembang, saya bahagi teruslah. Okey, negatif. Kena hati-hati sikit lah kat sini. Negatif 30 tolak M. So kita ambil M negatif 30 tolak 81 per 12. Okay, cuba tolak tengok. Negatif 30 tolak 81 per 12. Dapat berapa? Negatif 30 tolak 81 per 12. Ya, kita tengok. Negatif 1/7. Okey. Negatif Negatif ni 36. ni So kalau dia bagi jawapan, saya rasa jawapan saya negatif 36 3/4. Okey, betul lah So tak ada masalah, cuma pengiraan kita je lah. Selesai macam biasa. Okey, baik. So kita sambung. Soalan seterusnya. Dua punca nyata dan berbeza. Apa masalah? Okey, dua punca nyata dan berbeza. Tulis dulu dalam bentuk am. Bentuk am kita apa dia? Tak boleh recognize malam ni. Okey, tulis dulu dalam bentuk am. Because bentuk am daripada persamaan ni. X kuasa 2 tolak KX tambah K tambah 3.
Okey, tolong teruskan dulu. Kamu kira tak? Boleh dapat tak jawapan? Teruskan. Guna B kuasa 2 tolak 4 AC besar daripada kosong kan? Teruskan dulu. Siapa yang tak dapat beritahu? So, kita tulis bentuk X kuasa 2 tolak KX tambah K tambah 3. So A kita 1, B kita negatif K, C kita adalah K tambah 3. So negatif K 4 A K tambah 3 besar dari kosong. So K kuasa 2 tolak 4K tolak 12. So ini faktor sekarang faktor 12 kita dapat berapa? 12, 6 dengan 2. So tolak 6 tambah 2. Okay. So kalau kamu nak label pun negatif 2 dengan 6. Okay, bentuk ni dan dia di atas. Positif di atas. Jadi jawapan kita K kurang dari negatif 2 atau K lebih dari 6. Boleh Okey, boleh. Okey. Cuma dia kata okey, nyatakan nilai K jika persamaan itu mempunyai dua punca nyata dan sama. Okey, so kalau dua punca nyata dan sama, kita tukar yang ni je lah. Tukar dia jadi berapa? Sama dengan? Sama dengan. Sama dengan. Okey, so K tolak 6, K tambah 2 sama dengan. Jadi kita dapat K 6 dan K negatif 2. Macam tu je lah. Okey, soalan C. Soalan B. Okey, soalan B. Okey, susun dulu. X kuasa 2 tambah HX tambah K tolak C. Okey, sama dengan kosong. Tidak mempunyai punca nyata. Formula B kuasa 2 tolak 4AC. Apa dia? Lebih kurang. Okey, so H kuasa 2 tolak 4 A, C kita K tolak C. Kurang dari kosong. H kuasa 2, 4 K tolak nak kembang ke nak ni terus? Tolak nilai C. Oh, masukkan nilai, kita tak ganti masuk tadi. Sorry, cikgu dah masuk soalan ni. A tak buat. A apa dia? Cari dulu. Patut tak boleh selesai. Cari dulu nilai H dan K. Okey. Berapa nilai H dan K? So, macam tadilah. Punca. Ni punca. Jadi hasil tambah punca tolak 2 tambah 6 berapa? 4. Okey, 4 tu sama dengan berapa? Negatif. So kena sebut negatif H. Negatif H bagi 1 negatif H lah. So kita dapat automatik lah H equals to negatif 4. Okey, hasil darab punca pula. Negatif 12. Negatif 12. Samakan dengan berapa? K. K. Okey, so dapat terus lah jawapan H dengan K dapat ni baru boleh masuk sini. Baru buat soalan B. So kita masukkan X kuasa 2 tolak 4X tolak 12 tolak C. Okey, sama dengan kosong. Okey, baru keluar balik B kuasa 2, A kita 1, B kata negatif 4, C negatif 12 tolak C. So negatif B kuasa 2 tolak 4, A, C kita tolak 12 tolak C. Tadi apa? Tidak mempunyai punca nyata. Okey, so ni 16. Saya pindahkan ni 4, tolak 12 tolak C. So 16 bagi 4, tolak 12 tolak C. So pindahkan C. Okey, tolak 16 lah. Boleh? Boleh. Cikgu, Ya, Boleh. ada soalan? cikgu boleh terangkan tak yang kalau kata dia keluar
Kalau dia tak dekat situ macam mana? Ulang balik, cikgu tak apa jelas. Macam mana? Cikgu terangkan macam mana kalau dia tukar simbol. Kalau dia tukar simbol, bawah ni Kalau dia tukar simbol. contoh, okey, Ya. negatif C kurang daripada negatif 4. Macam ni lah. Negatif C kurang daripada negatif 4. So, kamu kena darab dengan negatif. Bila kita darab negatif, simbol akan kecil jadi besar. So, C besar daripada 4. Macam tu. Tapi kalau dia tak melibatkan pemalar ni, so dia tak ada masalah. Macam C tolak 4. Besar daripada negatif 1. So, kita cuma pindahkan. Kita bukan mendarab. So, C besar 4 tolak 1. C besar 3. Dia tak kacau. Kecuali kalau saya tulis negatif C tolak 4 besar daripada negatif 1. Okay, negatif C besar daripada 4 tolak 1 lah. Negatif C besar daripada 3. Ini ada negatif kan? So bila ada negatif ni, you kena multiply. Bila you multiply dengan negatif saja, simbol ubah. Okay, sebab dia negatif-negatif jadi positif, dia kontra. So C less negatif 3. Nampak? Bila melibatkan pemalar yang ada tandaan negatif. Kalau dia nombor je tak ada masalah. So dua-dua belah kena darab dengan negatif. Ya. Bila dua-dua darab dengan negatif maka kurang pun jadi lebih. Kalau lebih tu jadi kurang. Dia kontra lah simbol. Simbol tu automatik kena tukar bila kita darab dia. Okay, lagi sekali. Tolak P tambah 6 besar daripada 7. Contoh Okay, so apa dia kita tulis? Tolak P besar daripada 7 Tolak 6. 7 tolak 6. Okay, tolak P besar daripada 1. Dekat sini dah ada negatif dah dekat pemalar. So, kita darab dengan negatif. So, darab dengan negatif, maka dapat negatif 1. Boleh? Okay, bila darab negatif-negatif positif, simbol akan jadi kurang dan negatif 1. Okay nak? Boleh Boleh. Okay, harap ingatlah ini boleh buat dah. Bila kita, yang mana kita confuse tanya, catat, lepas tu kita akan mantap lah. Pengiraan kita tu insyaAllah, final answer nanti semua dapat tepat. Okay, lagi sekali. Okay, kita kata dua punca nyata yang sama. Okay, apa formula dua punca nyata yang sama? B kuasa 2 Equal. AC sama dengan kosong. Okey, berapa nilai A kat sini? H kan? Okey, B? Ya. B berapa? 3H. 3H, C adalah H tambah K. H. Nampak K. So kita masukkan B kita 3H kuasa 2 tolak 4 H tambah K sama dengan kosong. Okey, ni kita selesai biasalah. 9H kuasa 2, 4H kuasa 2, and then tolak 4HK. Tolak 4HK. Okey, dia minta apa? K sebagai tajuk. K sebagai tajuk. So, K sebagai tajuk ni 9 tolak 4, 5H kuasa 2. Okey, so 4HK. Jadi, yang ni dah pindah. Jadi K sama dengan 5H kuasa 2 bagi 4H. So boleh simplify H maka 5/4 H. Okay boleh buat. Senang je. Okay, nombor 5. Nombor 5 kita nak tinggalkan dia dalam nisbah. Dua punca nyata dan sama juga. Okay, so daripada persamaan B kuasa 2 tolak 4 AC sama dengan kosong. Berapa nilai B? Kosong. Negatif 5. Negatif 5B. Okey. Negatif 5B. A? 1. A? A. A lah. C? C? 4A. 4A. Okey. Jadi negatif 5B kuasa 2? 25B kuasa 2. Okey.
Part A kali part A. 16A kuasa 2. Okey. So boleh dapat ke jawapan? Saya pindahkan saja. Oh, kejap. Okey. So, 25 bagi 16. Kalau ni cikgu dah pindahkan sini. A kuasa 2 per B kuasa 2. 2. Jadi cikgu tulis teruslah. 5 per 4 kuasa 2 adalah A per B kuasa 2. So you ambil terus nisbah dalam bentuk nisbah. So A nisbah B adalah 5 nisbah 4. 4. Okey. Zina? Ada yang lain ada soalan tak kat sini? Tanya lah sekali ke tidak, cikgu jadi syok sendiri pula. Okey, yang tak faham tanya. Stakatlah okey Saya okey. Tak faham. Tak faham yang mana? Cara pindah ke punca kuasa ke macam mana? Yang 5 kuasa 2, 25 dapat? Yang nisbah cikgu. Okey. So yang ini 5, dah 25 cikgu tulis 5 kuasa 2 lah. 16 cikgu tulis 4 kuasa 2. Nampak 25 ni cikgu tulis 5 kuasa 2. 16 ni cikgu tulis 4 kuasa 2. Okey, dia bila dia ada kuasa 2 kuasa 2, kita boleh tulis sekali je kuasa 2 tu. Kita boleh tulis macam ni. Nampak kalau ada atas kuasa 2, bawah pun kuasa 2, kita tulis dalam kurungan kuasa 2 tu sekali je. Sebab tu dia dapat macam ni, 5 per 4 kuasa 2. Ini pun atas ada kuasa 2, kan bila cikgu pindah 25 B kuasa 2 sama dengan 16 A kuasa 2. Yang 16 ni lah cikgu turun bawah ni. 16 turun bawah, B turun sini. Sebab tu A kuasa 2 bahagi B kuasa 2. Bila A kuasa 2, B kuasa 2, kita tulis sekali je kuasa 2 tu. Okay, bila sini pun ada kuasa 2, kita buang lah. Buang yang ni. A per B ni, A nisbah B. So A nisbah B setara dengan 5 nisbah 4. Sebab soalan dia kata cari nisbah A nisbah B. Boleh? Okey ke? Ya, cikgu. Cikgu saya nak screenshot soalan kejap. Okey. Dah cikgu. Okey nah. Okey, baik. So sekarang, kita dah masuk fungsi kuadratik. Yang ketiga, last dalam tajuk ni, fungsi kuadratik. So dalam fungsi kuadratik, sikit-sikit ada kan dalam matematik kan? Betul tak? Ya. Okey, Ada, cikgu. tapi tak apa. Ya. So ingat balik, yang ini kamu dah sampai tahap menganalisis menganalisis kesan perubahan A, B dan C terhadap bentuk dan kedudukan graf. So kita kena tahulah kenapa graf jadi macam tu, kenapa kelebaran graf macam tu, kedudukan graf macam tu. Okay, kita boleh menulis jawapan kamu tu dengan lengkap. Okay, yang macam ni dia kata apa? Dia tak boleh tertekan ni lah. Okay, baik. So macam kat sini dia kata nilai A ni, A dari segi untuk melihat kelebaran graf tu kan? Kelebaran graf. Kalau A tu 2, okay, kita dapat bentuk kuadratik macam ni. Y fx sama 2x kuasa 2. Tapi kalau A tu ditukar kepada 10, kelebaran graf tu semakin berkurang. Okay, contoh. Mari kita tengok. Contoh kita buat sendiri, tengok bagi kamu ingat. Mana? Buka. Okey. So contoh kita tulis Y sama dengan X kuasa 2. Kan ni bentuk graf dia, Y sama dengan X kuasa 2. Kalau cikgu tukar persamaan tu menjadi 10. Rasa-rasa graf tu duduk kat mana? Dalam ke luar? Tak ada nak dipikir pula dah. So kalau A tu daripada 1 tukar kepada 10,
maka kelebaran graf tu semakin berkurang. Okay, contoh lagi satu cikgu bagi. Kalau kita masukkan 0 perpuluhan. 0 perpuluhan maksudnya lebih besar ke lebih kecil? Okay, lebih kecil kan? Maka kelebaran graf menjadi lebih besar. Nampak yang tu? So kena ingat Nampak. kalau daripada bentuk-bentuk graf tu kita kena ingatlah. Dia sebenarnya kalau kita dah buat fungsi dalam apa nama tu kertas graf kita faham lah kita ganti nilai memang dapat. Tapi kalau nak pergi ingat cepat lah. So semakin besar maka kelebaran graf semakin kecil. Semakin nilai A tu semakin besar, kelebaran graf semakin kecil. Okay. Contoh ini kalau A positif kan. So kalau A negatif, kita masukkan negatif, kat mana bentuk kedudukan graf tu? Kat mana kedudukan graf? Di sebelah bawah. Dia duduk sebelah bawah. Okay, so kita buat lagi sekali. Negatif 10x kuasa 2. Okay, dia duduk dalam tu. Ini yang hijau ni. So ini. So dia akan dapat lebar lagi. Okay, so kita dapat yang ni lah bentuk graf dia. Nampak boleh? Okay, so kita tengok balik soalan kita. Okay, yang ini keadaan B pula. Okay, keadaan B. So B kita negatif 6. Kemudian kita ubah kepada positif 6. So dia kita nak kalau dia bagi bentuk A macam ni, salah satunya kamu boleh cari paksi simetri lah. Kalau nak tentukan mudah di mana kedudukan dia, boleh juga kita guna paksi simetri. Formula untuk paksi simetri negatif B bahagi 2A. Ingat tak? Ini untuk formula paksi simetri. Okay, paksi simetri negatif B bahagi 2A. Duk pakai tak formula ni? So kalau negatif B, so negatif 6 bahagi 2 negatif 1. So 6 bahagi negatif 2 kita dapat negatif 3. So kalau dia negatif, okey, ini paksi simetri dia. Kalau dia ni 6, so negatif 6 bahagi 2 negatif 1 kita dapat 3. So paksi simetri dia 3. Okey, at least kita tahulah kedudukan graf kita. Okey. So dia akan bergerak sama ada ke kiri ataupun ke kanan. Tengok pada perubahan B tu. Okey. Yang ni senang sikit lah yang ni. Sebab ini nilai C saja. Nilai C yang belakang ni. So asal dia 2L kuasa 2. So C dia kosong lah. Bila 2L kuasa 2 tambah 3 maka dia naik kepada tempat 3. Okay, yang ni tak ada B. Dia 2A dengan C saja. So ini okey tak ada masalah. Baik. So kalau dia bagi dalam bentuk apa ni? Ini kita panggil bentuk vertex kan? Persamaan dalam bentuk vertex. Yang ni persamaan bentuk arm bentuk arm. AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Okey, dalam bentuk vertex. Bentuk vertex, paksi simetri dia kat mana? Kat dalam ni kan? Paksi simetri. So X sama dengan P. Kalau dia tolak lah. Dia tolak maka X sama dengan P. P tu adalah paksi simetri dan nilai minimum atau maksimum adalah pada Q. Okay, so P dan Q tu untuk nilai minimum, titik minimum ataupun titik maksimum lah Macam ni kita ada negatif 2 dan kita ada 3. Okay, so titik minimum dia adalah negatif 2, 3. Okay, so contoh kat sini. Nilai A asal dia 6. Asal dia 2. Bila dia berubah kepada 6, maka kelebaran graf menjadi semakin kurang. Graf jadi lebih kuncup macam tu. Okay, yang ni nilai lain tak berubah, maka lain semua nilai minimum semua tak berubah lah. Yang berubah hanya kelebaran graf. Cikgu, Ya. kelebaran graf tu dia nilai A ke? Ya, nilai A. Okey. Dia bergantung pada nilai A. Okay, Cikgu, kalau nilai A dia tu pecahan. Pecahan? Tadi cikgu tunjuk contoh. Ni pun ada. Kalau contoh pecahan, maka dia lebih lebar. Lebaran graf bertambah. Okay, mari kita tengok graf lagi sekali tengok. Okay, ingat kita nak buat apa?
kita nak buat bersamaan bentuk betek sekarang. Bersamaan bentuk betek, so A, so kita masukkan nilai A. Kalau nak senyum, A positif ke negatif? Kalau nak graf kamu senyum? Positif. Positif, okey. So masuk 2 kurungan. Okey, dalam kita nak berapa? X tolak 3. Okey, kuasa 2. Kita nak pintasan berapa? Ni kita ambil yang ni dululah. Okey. Ni persamaan 2 kurungan X tolak 3 kuasa 2. Okey, tambah kita ambil titik nilai minimum kita 2. Okey. Ni graf kamu. 2X kuasa 2 kurungan X tolak 3 kuasa 2 tambah 2. Okey. Sekarang kita nak ubah. Kita nak ubah nilai A. Okay. Nilai A kita nak lebih besar. Tadi 2 kita tukar kepada 6. 6. Ni dia tukar pada 1. Okey, kalau 6. Kalau 6, kamu rasa graf tu duduk mana? Dalam ataupun luar? Mana ni? Dalam. Ni di dalam. Okey, ni dalam ni. Ni biru. Kamu tengok biru? Ni biru. Okey, kamu tengok orange? Ni orange. Boleh nampak bila A bertambah, kelebaran graf berkurang. Okey, kita buat lagi satu yang masuk tanda pecahan. Pecahan 6/10 saya tulis 0.6 lah. Ya, 6/10. So saya masukkan belakang pula dah. Kita masukkan 0.6. Okey, 0.6. Nampak? So, dia akan jadi lebih besar. Kelebaran graf bertambah. Boleh Okey, sekarang jelas satu dari segi paksi simetri. Paksi simetri tidak berubah. Nilai minimum tak berubah. Yang berubah di sini hanya nilai A. So dia membezakan kelebaran graf. Akan lebih lebar ataupun berkurang. Okey nak? Okey, terus kita tengok contoh lain. Dari segi okey, yang ini apa yang berbeza? A sama, nilai dia. Okey, paksi simetri. So dekat paksi simetri macam mana pula? Kalau dia asal tadi, asal kita bagi tambah 2. Okey, tambah 2. Bila tambah 2, paksi simetri kita negatif 2 lah. Okey, negatif 2. Bila kita tulis tambah 6, maksudnya dia bergerak ke kiri. Okey, dia bergerak ke kiri 4 unit. Tadi asal fx equals to 2, x tambah 2. Kuasa 2 tambah 3. 2 jadi 6. Bertambah 4 unit tapi ke kiri. Okey nak? Okey. So nanti kita buat lagi sekali tengok. So yang ni contoh yang ni negatif 2. So negatif 2 maksud dia bergerak ke kanan. Nampak bergerak ke kanan. Sebab tadi asal negatif 2, kemudian dia bergerak kepada paksi simetri 2. Okay, so bergerak 4 unit ke kanan. Dapat? Kita tengok contoh-contoh lagi sekali. Apa yang berubah tadi? Dalam kan? Negatif 3, so ini kita tukar. Cikgu. Ya. Kalau nilai A dia tu semakin berkurang, maka graf dia tu semakin lebar ke? Ya, betul. Nilai A berkurang. Kalau nilai dia tu, kalau graf dia makin, A dia tu makin, nilai A dia tu makin besar, maksudnya ni graf dia tu makin ni cengkung berkurang. dia makin halus macam tu lah. Ya, betul. Okey. Okay, itu dari segi A lah. Itu segi A. Sekarang kita duk bincang ni dari segi B pula ni. B. Kalau dia negatif 3, sekarang cikgu tulis negatif 6 dalam ni. Ni dari segi B pula. Boleh Sini kita delete dulu. Okay, nampak? So yang kalau negatif 3 kepada negatif 6. So dia bergerak ke kanan 3 unit. Boleh yang tu? Yang ni memang graf dia, size dia sama. Kelebaran dia sama. Sebab nilai A tak berubah. Tapi B dia daripada negatif 3 kepada negatif 6, maka dia bergerak ke kanan. Okay, dia bergerak ke kanan. Okay, cikgu, kalau saya masukkan positif,
Okey, kat sini cikgu masukkan nilai B dia tu berubah dalam bentuk positif. Dia bergerak ke kiri. Oh sorry. Positif. Tak dekat mana. Kenapa tak masuk? Oh, cikgu kena type masuk kat sini. Okay, kita cuba lagi sekali. Dia akan duduk di sebelah kanan. Okay, yang ni tak ada ni. Ini kita delete. So ini graf dia. Okay, daripada kalau negatif 3, okay, dia bergerak kepada positif 6. Graf ni bergerak ke kiri. Kalau tanya berapa? 9 lah. 9 unit. Sebab asal ni sini 3, sini 6. So dia bergerak sebanyak 9 unit ke kiri. Boleh ini perubahan untuk B saja. A tak berubah, nilai Q dia pun tak berubah. Okay. Dia dari segi gerakan saja. Dia duduk atas landasan tu je. Dia tak akan pergi tempat lain. Kalau nilai Q ni berubah, baru dia pergi duduk tempat lain. Contoh, kalau saya ubah nilai Q 6, 7, 6 lah kata. Baru dia pergi tempat lain. Okay. Sekarang yang kita bincang sekarang ni kekal yang berubah hanya nilai B. B saja yang berubah. Boleh? Okay lah. So untuk yang ini Q. Q berubah macam tadi lah cikgu tunjuk tadi. Kalau Q berubah, dia akan sama ada naik turun lah. Dia naik turun. Sebab yang lain kekal. Paksi simetri kekal. Kelebaran graf kekal. So kedudukan saja. Sama ada atas bawah. Okay. Yang ini dari segi kedudukan graf. So tengoklah. Negatif 4. Kalau tadi asal graf kita 3. 3. Kemudian dia pergi kepada negatif 4. So dia bergerak turun ke bawah lah. 7 unit. Tahu? 7 unit sebab daripada 3 kepada negatif 4. Okay. Kalau tadi 3 kemudian dia 6. Dia tambah. Tambah. So dia bergerak naik ke atas 3 unit. Bergerak ke atas. Itu dari segi gerakan-gerakan sajalah. Paksi simetri kekal, bentuk kelebaran graf pun kekal. Tak ada masalah. Boleh yang tu? Faham Okay, mari tengok. Kamu cuba jawab pula. Cikgu sedia soalan. Okay. Cuba jawab ni. Yang pertama, Y sama dengan negatif X kuasa 2 tambah X tambah 6. Graf ni warna hijau ke warna biru kalau dibandingkan dengan ni, negatif 6. Negatif 6 X kuasa 2 tambah X tambah 6. Jadi yang atas ni graf ni warna apa? Siapa nak jawab? Warna hijau cikgu. Warna? Yang atas ni warna hijau. Betul? Yang negatif 6 ni warna? Biru. Biru. Sebab apa? Sebab nilai A dia tu kurang X, negatif X kuasa 2 tu jadi dia warna hijau. Graf dia semakin lebar. Okay. Pandai Pandai. Terima kasih. Faham dah yang tu. Okay, contoh soalan nombor 2. Negatif X kuasa 2 tambah 2X tambah 8. Dengan negatif X kuasa 2 tolak 2X tambah 8. Cuba cari. Graf ni warna hijau atau warna biru? Biru. Macam mana kamu tahu? Okey, macam mana kamu tahu graf ni warna biru? Positif 2X. Positif 2X? Macam tu je? Cikgu suruh tentukan apa tu? Betul yang warna biru? Yang lain? Kita at least warna kita warna hijau cikgu. Kenapa warna hijau? Yang bawah tu warna hijau. Yang negatif 4X. Yang ni warna hijau? Okey, kenapa warna hijau? Apa alasan kamu? Sebab nilai B dia tu
Negatif. Negatif 2. Okey, nilai B dia negatif 2. So, cuba kita cari paksi simetri. Apa formula paksi simetri? Negatif B bahagi 2 2A. Okey, so negatif B, saya buat soalan bawah negatif B bagi 2, A kita negatif 1. So kita dapat 2 bagi negatif 2 kita dapat negatif 1. Jadi yang bawah ni dah jadi paksi simetri dia negatif 1. Ya. Jadi yang bawah ni adalah biru. Tapi kalau kita bagi alasan sebab dia negatif 2, so dia akan ke kiri. No. Kita kena kalau dia dalam bentuk vertex, okey, senang. Kalau dia dalam bentuk vertex. Yang ini okey. Okey, kalau bentuk arm kalau saya kena cari paksi simetri. Okey. Okay, ini lagi sekali cuba tengok. So X equals to negative B bagi 2. So ini dapat 1. So 1 maksudnya sebelah sini. So yang ni adalah hijau. Okay, boleh Lagi sekali tengok soalan nombor 3. Ini senang je. Yang ni warna hijau atau merah? Hijau. Hijau. Betul Yang ni warna Merah. merah. Okey, sebab pintasan dia 8 kan? Okey. Okey. Y sama dengan X kuasa 2. Yang ni lah kan? Sebab C dia kosong. Okey. Yang ini, cikgu dah tutup dia punya nama tu. Cuba kamu bagi tahu balik. Berapakah nilai P? Berapa nilai P? Macam mana nak tahu nilai P? Ingat dah formula kita bentuk vertex. Paksi simetri dia yang mana? Nilai P dia Jadi berapa nilai P? nilai P dia 4. Betul So tengok kat sini terus. Kamu tengok pada graf, terus bagi jawapan. Ni kadang soalan satu markah je. Nak tentukan nilai tu. Tentukan nilai tu. Ni adalah paksi simetri. So X equals to P adalah paksi simetri. So kalau kuadratik, bahagi dia betul-betul, tengok nilai tu. Terus jawapan-jawapan. Okey Baik. Okey, lagi sekali. Ni asal dia, ni Y sama dengan X kuasa 2 lah. Okey, sekarang cikgu bagi graf yang kedua duduk kat sini. Okey, berapakah nilai P dan nilai Q? Berapa P nilai sama P? dengan 4. P sama dengan 4. 4, okey. Q? Ni graf nilai minimum ke maksimum ni? Graf minimum kan? Okey, berapa nilai Q dia? 6. Okey lah. dia graf minimum. Ya, graf minimum dan kita bagi tahu terus nilai P dan nilai Q. Okey nak? Faham yang tu? Okey, lagi satu. Okey, ni kita buat bagi dalam bentuk vertex. Okey, dalam bentuk vertex ada pergerakan P dan juga Q. Okey, so yang hijau ni, inilah Y negatif 3 kurungan X tolak 2 kuasa 2 tambah 4. Okey, sekarang ni berapakah nilai P? Kalau kamu tengok graf biru ni, berapakah nilai P? Boleh nampak? 5. Okey, berapa? P? Graf P dia 8. No, P adalah paksi simetri, paksi X. 5. Ni Y. 5, betul. Berapa nilai Q? 8. Negatif 8. Tak ada 8 je. Okey, 8 terus. Nampak macam tu. Okey, ini 5 dan juga 8. Boleh nak? Okey. Baik, ini baru soalan-soalan apa nama tu? Aplikasi sikit lah. Okey, so tengok kita cuba selesai soalan ni. Dah selesai ke belum? Ke dah buat dah? Pernah tengok dah soalan ni?
Okey, baca tengok. Sebuah terowong berbentuk parabola. Okey. Tinggi lengkung parabola. Okey. So, boleh jawab tak? Tak pernah. Okey, sebuah terowong di lebuh raya bentuk parabola. Tinggi lengkung parabola terowong itu dalam meter diberi oleh HX equals to 10 tolak PX kuasa 2 dengan keadaan X adalah lebar terowong itu. Okey, dalam meter. Okey, tentukan tinggi maksimum terowong. Tinggi maksimum terowong. Berapa? Titik maksimum dia tu. Nilai maksimum lah, nilai. 10. Betul. 10 terus. 10. Okey. Senang je sebenarnya. Okey. Lepas tu cari nilai P jika lebar terowong. Lebar terowong ni adalah 28.28. Okey. Berapakah nilai P jika lebar terowong 28.28? Macam mana kita nak selesai tu? Dia dalam kuadratik, yang mudahnya kita letak daripada kosong lah. Okey, daripada kosong. So, kita cuba cari kelebaran separuh dulu. Kelebaran separuh. Okey, maksudnya pada HX tu kosong. Okey, pada HX tu kosong, kita nak cari berapa nilai X. Kita nak cari berapa nilai X. Okey, so macam yang ini, dia bagi tahu kelebaran dia 28.28. Jadi kita bahagi 2 dapat berapa? 14.14. Okey, 14. Kenapa bagi 2 cikgu? Kita nak ambil yang positif ni dulu. Okey, total dia adalah 28.28. Tapi kalau kita buat atas graf, kita ambil yang positif dulu. Okey, kita kira separuh dulu. Boleh? Nanti kita darab 2 lah. Realiti dia memang macam ni, tapi kita kira atas graf, kita ambil separuh dululah, dah sampai sini. Nanti bila kita darab 2 baru kita dapat total kelebaran dia lah. Boleh? Boleh cikgu. Okey, so kita masukkan 14.14 equals to 10 tolak P. Kita minta cari P kan? P X kuasa 2. Sorry. Ini bukan. Ini kosong. HX kosong. 10 tolak. Daripada mula ni. Okay, kamu tolong kira dengan cikgu. Okay, kita masukkan. Sebab sini Y dia kosong. Okay, so 10 tolak P dan kita masuk ke lebaran dia 14.14 kuasa 2. Okay, so pindahkan P 14.14 kuasa 2 equals to 10. Jadi 10 bagi 14.14 kuasa 2. Kira kat cikgu berapa dapat? 14.14 kuasa 2? Ya cikgu. 0.05. Okey, 0.05. So kita dapatlah jawapan P. 0.05. Kita dapat jawapan P. Jadi konsep dia macam tu, bila dia bagi keseluruhan, untuk kita buat atas kata graf, kita kira daripada kosong lah. Kosong dan kita ambil yang positif saja dulu. Nanti baru kita darab 2 untuk realiti dia. Boleh Okey. Cuba lagi sekali tengok kan dapat soalan ni. Yang ni dia nilai P tu dah bagi. Dia tanya kelebaran pula. Cikgu patah balik soalan tadi nak screenshot. Okey, ni jawapan dia. Ke kamu nak ambil soalan dia? Cikgu kecilkan sikit Dah cikgu. Okeylah. So, yang ini baca soalan. Sebuah terowong di lebuh raya berbentuk parabola. Okey, tinggi lengkung. Tinggi lengkung parabola terowong itu dalam meter diberi oleh CHX 15 tolak 0.06 X kuasa 2 dengan keadaan X nilai lebar terowong itu dalam meter. A, tentukan tinggi maksimum terowong itu di dalam meter. Ini memang dapat terus. Ini mesti dapat 1 markah terus. Berapa tinggi maksimum? 15. Yang ni memang sedap 15. Okey. Cari lebar terowong.
Macam mana tadi kita apply dalam bentuk graf. Ya. Okay, so kita nak tahu dekat sini lah. Pada HX tu adalah kosong. Pada HX adalah kosong. Jadi nak buat apa? So today kosong sama dengan 15 tolak 0.06 X kuasa 2. So 0.06 15. So 15 bahagi 0.06. Okay, dapat berapa? 250. Okay, 250. Kemudian puncakan dia 15.811. 811. Okay. Ini maksudnya baru sebelah lah. Ya. Okay. So kalau kelebaran graf, apa kita nak buat? Darab 2. Darab 2. Dia dapatlah jawapan. Dapat jawapan? 31.622. Okay Okey. Okay, sekejap dah. Boleh? Beza dari segi realiti dengan atas kertas graf. Atas kertas graf kita buat separuh dulu dan lepas tu baru kita darab 2. Okay, nak? Dia ke soalan-soalan macam ni cikgu harap kamu boleh jawab lah. Boleh skor untuk soalan macam ni. Okay. Soalan ni. Ini soalan cikgu ambil dalam buku teks kamu sebenarnya. Kalau siapa pun dah buat, dia ingat lah. Okay, cuba tengok. Lontar. Okay, dalam satu pertandingan. Okay, dia asal ni, bola ni pada ketinggian 2 meter. Maksimum 3, 2.5. Okay, lepas tu dia kata ungkapkan persamaan dalam bentuk ni. So, ada tak? Kamu ada tak apa maklumat yang dia bagi dalam soalan? Kita ada posisi meter, kita ada titik maksimum. Okey, jadi nilai H kita berapa? 3. Kita ada 3. Okey, nilai K? 2.5. Okey, jadi kita tulis dulu. Kita tulis dulu X tolak 3 kuasa 2 tambah 2.5. Okey, yang tak ada sekarang ni A. Ya. Macam mana nak cari A? Gantikan koordinat masuk. Okey, koordinat mana? 02. Okey, betul masukkan 02, jadi Y berapa? 0. Y2, X 0. Y2. Okey so X 0, 0 tolak 3, negatif 3 kuasa 2, 9 terus lah Ya. Okey, 2.5. So 2 tolak 2.5? 0.5. Negatif 0.5. Okey, jadi bagi 9. Negatif 0.5 bagi 9. Negatif 1/18. Negatif 1/18. Jadi kita boleh tulis teruslah persamaan kita sekarang Y sama dengan negatif 1/18 X tolak 3 kuasa 2 tambah 2.5. Macam tu je. Okey. Untuk soalan A lah. Okey. Cari jarak mengufuk maksimum bagi lontaran yang dilakukan oleh Krishna. Okey, jarak mengufuk maksimum. Ni jarak mengufuk maksimum paling jauh. Paling jauh dia pergi. So maksudnya lontaran Y tu dengan kosong. gantikan Y dengan kosong. Betul masukkan Y kosong. So 18 X tolak 3 kuasa 2 tambah 2.5 pindah 2.5 1/18 X tolak 3. Okay, so lepas tu negatif dengan negatif ni cikgu buang. Darab terus 2.5 dengan 18. 45. 45. X tolak 3 kuasa 2. Okey, punca 45. 6.771. 6.71. Berarti 6.708. Okey, 6.708 dulu. Okey, X tolak 3. Jadi pindahkan 3 tambah 6.708 dapat 9.708. Okey, siap jawapan kita. Cikgu, Ya. X tolak 3 tu kan yang A tadi tu. Kenapa jadi 9? Ada kuasa 2. Bila kita gantikan X dia dengan kosong, kita ada negatif 3 kuasa 2 sajalah. Kenapa Ada X dia kosong? X kosong, bila koordinat dekat sini, X dia kosong, koordinat dia adalah 0, 2. X kosong, Y 2. Okey Okey. Yang untuk X yang 3.2.5 tu, yang koordinat 3.2.5 tu. Ini kita masukkan nilai paksi simetri dan juga nilai maksimum je lah. 3 ni untuk H, 2.5 ni untuk K. Yang 0 tu
untuk si XY. Yang mana? Yang 02 Ya. Yang ni sebab bila dia ada lagi satu pemalar, kita mesti masukkan satu lagi titik koordinat lah. Supaya kita boleh dapat nilai A tu. Jadi kita gantikan satu lagi titik koordinat. So kita ganti titik 02 lah masuk. Oh, okey. Dia So itu je lah jalan kerja dia. Cuma hati-hati sajalah. Hati-hati dalam pengiraan. Jangan silap. Okay. Bahagi semua elok, pindah pengiraan satu-satu ikut susunan, insyaAllah memang dapat jawapan. Okay Okay, ada masa sikit kita cuba tengok soalan ni. Soalan ni pun cikgu ambil dalam kita punya tu lah, menunjukkan sarjana tu. Okay, Rajah menunjukkan pandangan sisi sebuah jambatan melengkung. Disokong oleh 5 batang tiang keluli. Okay. Tinggi tiang tu, ni tinggi tinggi dia diwakili oleh A X kuasa 2 tambah setengah X tambah 5. X adalah jarak suatu tiang dari tiang yang pertama dan A adalah pemalar. Okey, sekarang jarak ni 300 meter. Okey, so jadi kamu boleh tahu dah kalau max graf bentuk parabola, separuh ni berapa? Berapa? 150. 50. Okey, kalau separuh lagi, maksudnya kalau kat sini kosong, kat sini berapa? Sini 150. Sini? Okey. 25. Kat sini? 25. 5. So kita tambah 75 kan? Okey, so ni lah maksud daripada soalan ni. Daripada jarak tu, daripada satu tiang ke satu tiang, 75. Jarak dia. Kalau kamu dapat soalan macam ni. Itu kan ketinggian tiang yang paling tinggi. Yang mana? Dia minta yang mana? Yang tengah tu. Dia minta yang ni. Dia minta yang ni, dia nak tahu berapa ketinggian dia. Okey, itu kita tahu dah. Maksudnya sekarang kita memang nak cari pada ketinggian 100, pada jarak yang 150 lah, nak tahu berapa ketinggian dia. Okey, sekarang masalah kita tak ada nilai A ni. Jadi kita tak boleh ganti terus nilai X 150. Macam mana nak cari nilai A dulu? Itulah masalah kamu. Macam mana nak cari nilai A dulu? Ganti koordinat. Ganti yang mana? 05. Okey, kalau ganti 05, okey. Lepas tu kamu memang dapat 5 lah. Sebab ganti X kosong. X kosong memang Y5. Yang lain? Koordinat boleh kita tu. Apa lagi yang kamu ada? Ni konsep parabolik. Kena ingat tu. Apa lagi? Hujung ni dengan hujung ni. Okey, tak boleh selesai. Lagi yang lain? Patutnya boleh lah sebenarnya hujung ni dengan hujung ni boleh. Kamu kena buat perbandingan. Sebenarnya. Okey. Maksud dia kalau pada sini ketinggian dia 5, maka ketinggian hujung ni pun berapa? 5. 5 juga lah. Macam tu. Oh. Kalau ketinggian ni berapa, dia sepatutnya sama dengan ketinggian ni. Faham. Itu bentuk yang cikgu duk tekankan, parabolik. Pada level tu, dia mesti sama. Nilai tu mesti sama. Jadi, sekarang kita nak guna pada yang pertama ke yang kedua? Yang kedua. Kalau yang kedua H75 tu, kita akan cari sama dengan H225. Ya, pada ketinggian tu. So kita tukar sekarang dekat sini 75 75. So tolong ganti kat cikgu. Kamu kena ni lah. A 75 kuasa 2 tambah setengah 75 tambah 5. Okey, sama dengan A 225 tambah setengah 225 tambah 5. Okey, 75 kuasa 2.
5625. 5625. A, 75 bahagi 2 tambah 5. 85 per 2. 80. 5 per 2. Ambil puluhan terus. Berapa? 42.5. Okey, 42.5 kat sini Okey, ulang balik 225 kuasa 2. 50625. Okey, 225 bahagi 2 tambah 5. 117.5. Okey. So yang 50625 tolak 5625. 56. 45,000. 45,000. Okey, maksudnya cikgu dah pindah tolak. Okey, 42.5 tolak 117.5. Yang mana tolak mana cikgu? 42.5 dulu. Sebab yang ni bergerak sana, yang ni gerak sini. Okey. 117. Negatif 75. Okey. Negatif 75 bagi 45,000. Ambil dalam pecahan lah. Negatif 1/100. Okey, baru dapat nilai A. Dah dapat nilai A, barulah kamu boleh gantikan masuk X dengan 150. Okey, so kita masukkan 150 maka negatif 1/600, 150 kuasa 2 tambah setengah kan? Setengah 150 tambah 5. Okey, masuk dalam kalkulator kamu elok-elok. Guna pecahan dia elok. 1/600. Kurungan 150 kuasa 2 tambah 1/2 150 1 kurang tambah 5. 85 per 2. 42.5. Okey. So kita ambil jawapan kita 42.5. Okey. Jawapan. Faham? Faham? Okey tak? Faham? Tapi kalau kita masukkan koordinat 305 tu dalam equation, Boleh? Boleh? juga. So yang tu kita akan buat H kosong dengan H 300 lah. Sama. Okey. Okey tak? Tak ada masalah. Mana-mana pun boleh. Okey tak? Okey. So nampak sampai situ je. Yang ni pun kasi rasa kamu boleh selesai. Mudah je ni. Kita habiskan lah. Satu soalan boleh lah sebab masa terhad. Okey. So untuk soalan 12. Okey, dia bagi macam ni. Negatif 1/3 kurungan X tambah P kuasa 2 tambah Q. Okey, garis X sama dengan 4 ni adalah tangent kepada lengkung. Okey, yang ni mesti boleh jawab ni. Punca. Apakah 3 dan punca? 7. Ya, 3 dan 7. Okey, berapa nilai P? 5. No. Should be negatif 5. Negatif 5 sebab apa? Sebab dia bagi positif. Yes. Kalau dia bagi positif, so you kena, maksudnya you masukkan 5 tu, 5 tambah P sama dengan kosong. P adalah negatif 5. Jangan tersilap. Kalau dia bagi negatif tak ada masalah. Kalau dia bagi positif, kita pindahkan negatif tu. Okey. Berapa nilai Q? 4. Sekarang dia ada, yang ni kena hati-hati sebab ini kena darab dulu. So kita ada negatif 1/3, Q equals to 4, maka Q adalah negatif 12. Okey. Ya. Baik, soalan C, paksi simetri. Paksi simetri dia X adalah sama dengan 5. X sama dengan 5. Julat apabila Fx adalah positif. X adalah positif, so kita ambil Di atas. sebelah atas. Maka dia bounded kan? So dia duduk di antara Di antara 3 3 dan 7. 7. Boleh tak? Boleh? Okey. So setakat tu yang kita boleh ulang kaji malam ni untuk tajuk fungsi kuadratik. Okey, untuk tajuk fungsi kuadratik saya harap kamu jelaslah. Okey, konsep graf, fungsi kuadratik, apa nama tu? Graf maksimum minimum, kita buat menganalisis kelebaran graf dan sebagainya. Harap kamu boleh
dapat ingat lah, dapat ingat. Cikgu rasa ada soalan uji minda. Uji minda ni. Tengok lagi sekali. Kamu ingat ke tak ingat? Yang ni sebenarnya live worksheet. Cikgu ambil live worksheet. Matematik je ni. Cuma nak tengok. Ingat tak ingat? Okay, ni setengah kepada 5. Setengah berubah 5. 5 tu duduk dalam ke luar? Dalam. 5 duduk yang lain? Ingat 5 tu duduk di dalam. Okey. Kalau 3/4 kepada 1/4. Luar. Luar. Duduk di luar. So ingatlah tu. Okey. Negatif 11 pada negatif 6. Dalam. Dalam. Negatif 11 kepada negatif 6. Luar. Sebab dia Ha? mungkin Besar kan? Besar kan? besar. Okey. Negatif 3, negatif 7. Dalam. 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 Okey tu. Dah ingat dah. Okey. Untuk B. Negatif 6. X kepada negatif 6. X. Luar. Nah, dia duduk, kedudukan graf tu duduk kiri atau kanan? Kiri. Kiri. Cikgu pesan apa ni? Ni bentuk Paksi arm kan? simetri. Ya. Paksi simetri. Semak paksi simetri. Apa formula paksi simetri? Negatif Berdua. bagi 2A. Jadi 6 bagi 21 lah. 6 bagi 2 3. Positif kan? Positif kan? Positif. Jadi atas ke bawah? Bawah. So, Bawah. Kena ingat yang tu. Okey. Okey, ada satu lagi. Okey, pada negatif 4. So semak paksi simetri. Tolak B bagi 2, negatif 1. So 4 bagi negatif 2, negatif 2. Duduk sebelah kiri atau kanan? Kiri. 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 Ellen setuju tak ni? Betul Betul. Tolak B bagi 2A. Okey. Oh, habis. Okey. So cikgu harap apa yang kamu belajar malam ni dapat banyak ke dapat sikit ni? Banyak. Banyak. Banyak faham persamaan kuadratik, fungsi kuadratik. Okey? Lagi sekali cikgu tanya tangga ni. Kamu duduk tangga nombor mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya akan cuba buat. Kamu duduk kat sini. Yang lain saya boleh buat, saya akan cuba buat dan saya boleh buat. Usahalah sampai berjaya. Tak lama dah insya-Allah. Okey. Usaha betul-betul, fokus, buat latihan macam cikgu cakap tadi lah. 1D 10S. Okey. Sebelum nak ni doa dulu. Apa pun mesti doa dulu. Okey. So cikgu ucapkan terima kasih lah kepada penganjur beri kesempatan untuk kita buat ulang kaji malam ni. Lepas tu untuk semua pelajar-pelajar yang bagi komitmen malam ni, terima kasih. Okay, cikgu harap kamu dapat sesuatu dan cikgu ucapkan all the best untuk peperiksaan percubaan yang tak lama ni dan juga untuk peperiksaan SPM kamu. Buat betul-betul, insya-Allah maths tambahan tak susah. Kamu boleh buat. Faham? Okay Okay, baik. Terima kasih semua. Cikgu minta maaf kalau ada salah dan silap. Okay. Daripada tersilap-silap tadi ada ni sikit lah ada punya teknikal sikit masalah. Okey baik, terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Okey. Cikgu. Okey. Cikgu. Sama. Okey, terima kasih semua. Cikgu. Ya. Ada soalan yang saya terlepas dan internet terputus. Cikgu boleh share dalam grup? Ada siaran ulangan. Boleh tengok dalam. Ya, nanti boleh tengok dalam ulangan. Okey. Okey Okey. Thank you. Okey, sama. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih. Okey, baik. Terima kasih.